السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور عفوك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا بنور رحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, taufik dan hidayahnya. Sama-sama kita dapat berkumpul di surau ini untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkatan dan keampunan kepada kita semua. Sambungan cerita Nabi Hud, cerita Nabi Lut alaihi salam, iaitu ayat yang ke-77 surah Hud, juzuk yang ke-12, muka surat 230. Surah Hud juzuk yang ke-12 ayat 77 sehingga ayat yang seterusnya. Juzuk yang ke-12 muka surat 230. Jadi disebut dalam ayat apa yang selanjutnya yang terjadi kepada Nabi Lut alaihi salam. Sebelum itu, malaikat yang dihantarkan bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ini mereka bertemu pula dengan Nabi Lut alaihi salam. Sebab Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut alaihi salam satu zaman. Walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim.
manakala utusan-utusan kami, para malaikat yang datang berupa dengan manusia yang kacak, pemuda yang kacak. Jadi si Abihim mendatangkan kesusahan kepada Nabi Lut AS, meresahkan. Maksudnya si Abihim maknanya ialah meresahkan, merunsingkan dengan sebab mereka. Ini menunjukkan Nabi Lut AS dia bukan dia tak mahu terima tetamu, tidak, tetapi suasana pada ketika itu manusia ni jenis kaum pada masa tersebut jenis minat pada laki-laki. Jadi merunsingkan bukan atas dasar melayan tetamu, merunsingkan sesuatu keburukan yang akan datang kepada mereka. Wa dhaqa bihim zar'a, dan Nabi Lut AS dia menjadi sempit dia punya zar'a. Zar'a tu maksudnya hasta, ni zar'a. Ni dia panggil satu zar', jarak. Okay. Ini dia panggil bahasa Arab dia panggil ilmu balaghah, yang dimaksudkan dengan isti'arah tamsiliyah. Maknanya ialah dia kalimah zar'a ni diguna untuk manusia, maknanya ialah jarak jarak yang tertentu. Kalau digunakan untuk, juga digunakan untuk unta. Untuk unta jarak dia, langkah dia bergerak. Bila diletakkan sesuatu bebanan yang berat ke atasnya, maka dia akan jadi susah, jadi sempit. Jarak dia bergerak, langkah-langkah tu jadi sempit. Jadi ini istilah dia panggil ilmu balaghah. Wa dhaqa bihim zar'a, jadi sempit. Biasanya kalau seseorang tu dia luas, dia hulurkan tangan dia, ni tak dapat hulur dia punya tangan dia, tak boleh hulur. Jadi sempit, jadi maknanya sukar. Jadi sukar. Wa dhaqa bihim zar'a, maknanya sempit dia punya kemampuannya. Itu maksud dia. Jadi sempit, tak berkuasa dia. Jadi bila datang tetamu ni, yang Nabi Lut AS tak kenal. Nabi Lut AS tak tahu itu adalah para malaikat. Jadi dia jadi risau dan jadi dia tak berkuasa. Sebagaimana seseorang itu tidak mampu, tak ada cara, tak ada jalan untuk melakukan, untuk menghasilkan sesuatu perkara, tak ada helah, tak ada cara, tak ada jalan, maka begitulah orang yang sempit dia punya hasta, langkah-langkah dia tadi, dia tak berkuasa untuk melangkah, dia tak berkuasa. Jadi Nabi Lut AS sampai tahap itu, maknanya dia jadi sukar kepadanya bila tetamu yang datang ini ialah lelaki-lelaki yang tampan. Kerana pada masa tersebut pemuda-pemuda ni datang pada ketika waktu manusia ni jenisnya ialah minat kepada kaum sejenis. Wala'ayazubillah, minta jauh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Lut AS pun berkata, wa qala hadza yaumun asib, ini adalah hari yang mencemaskan, hari yang sukar, hari yang sangat-sangat sukar, yang sangat payah. Asib, payah, sukar, syadid. Apa yang berlaku ialah kaum dia ni boleh tahu datangnya beberapa tetamu ke rumah Nabi Lut AS. Siapa yang beritahu? Isterinya yang beritahu. Masya Allah.
isterinya yang telah beritahu kepada mereka adanya tetamu-tetamu yang datang ke rumahnya. Jadi waja'ahu qaum, ayat yang ke-78. Waja'ahu qaumuh yuhra'una ilaih, dan telah datang kepada Nabi Lut AS kaumnya. Yuhra'una ilaih, bersegera datang, Masya Allah. Maknanya ulama kata datang kepadanya kaumnya, berarti bukan dia datang semua serentak, tidak. Berarti dia datang bertalian. Yang datang panggil datang, yang begitu sekali dia punya orang panggil apa, sosial, otak mereka ni begitu sekali, Masya Allah, minat kepada laki-laki, wal'ayazubillah. Jadi yuhra'una ilaih, mereka ni maksudnya musri'in, mereka ni bersegera datang kepada Nabi Lut AS. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, wa min qablu, dan sebelum tu mereka tu sudah buat kerja-kerja jahat ni, kerja-kerja fahishah, kerja-kerja keji ni mereka dah buat dah dengan maksiat begini. Jadi mereka sudah jadi tabiat. Itu dia panggil taklif ataupun perkara yang dah jadi biasa, dah jadi adat kepada mereka. Sesuatu perkara ni dia dah jadi macam satu keperluan, satu kehidupan mereka. Jadi dia dah tak minat kepada perempuan, dia minat pada laki-laki. Di mana yang terjadi manusia pada hari inilah. Cuma nak tunggu. Masya Allah, kita tak tahulah apa yang akan berlaku. Semoga Allah tak pelihara. Tapi cukup menggerungkanlah kalau kita tengok cerita Nabi Lut AS ni dan apa yang terjadi kepada manusia pada hari ini. Jadi mereka ni wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, mereka tu sebelum tu dah buat, mereka ni dah melakukan kerja-kerja jahat begini. Mereka mereka ni biasa melakukan perkara tersebut. Jadi cepat-cepat mereka datang. Jadi sesuatu yang jadi biasa kepada mereka ni, dia jadi orang panggil dah jadi macam sebati dalam kehidupan mereka. Kerja-kerja yang dibuat oleh mereka ni disebati kepada mereka. Jadi dah jadi macam candu. Wal'ayazubillah. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita, anak-anak kita, keluarga kita. Lalu Nabi Lut AS pun beritahulah kepada mereka ni. Cakap kepada mereka, ya qaum, wahai kaumku, haula'i banati hunna atharu lakum, ini anak-anak perempuanku, mereka ni suci untuk kamu. Maksudnya, wahai kaumku, ini adalah anak-anak perempuan daripada kaumku. Jadi maksudnya carilah orang perempuan, kahwin dengan mereka, pasangan hidup. Bukan maksudnya Nabi Lut AS suruh mereka buat kerja maksiat dengan perempuan, tidak. Ada perempuan lain, ada perempuan, kenapa duk cari laki-laki pula? Hunna atharu lakum, sesungguhnya mereka itu adalah suci untuk kamu. Jadi carilah mereka ni. Banati maksudnya ialah banati qaumi, anak-anak perempuan kaumku. Jadi kau ambillah mereka sebagai pasangan hidup, sebagai isteri. Jangan ambil orang laki-laki. Fattaqullaha wala tukhzuni fi dhaifi. Kamu takutlah kepada Allah, jangan kamu mendatangkan memberi malu kepadaku mengenai tetamu-tetamuku. Jangan kamu memalukan, membuat sesuatu menyebabkan mencela ataupun celaan terhadap kaumku, menimbulkan malu kepada tetamuku ni. Kamu jangan buat begini. Alaysa minkum rajulur rasyid, tidak adakah daripada kalangan kamu lelaki yang cerdik? Otak letak kat mana sampai
Tak boleh tengok orang lelaki begini melulu datang, tetamu yang datang ni, tetamu para malaikat ni, dia datang dalam keadaan dia berupa dengan pemuda-pemuda yang tampan. Jadi inilah yang mana meresahkan, merisaukan Nabi Lut alaihi salam. Jadi Nabi Lut kata kepada mereka, alaysa minkum rajulur rasyid, tak adakah di kalangan kamu lelaki yang cerdik? Ini satu taubih, dia panggil satu celaan kepada mereka, pertanyaan, bentuk taubih, bentuk cenaan. Tak adakah yang cerdik dengan kamu? Maknanya kalangan mereka ni semua tak cerdik. Yang jenis letak ke mana dia punya otak dia, sebab minat kepada laki-laki daripada perempuan. Rasyid tu maksud cerdik. Kalau zaman sekarang ni, walaupun dia hebat, maksudnya mungkin dia ada pengajian yang tinggi dan sebagainya, tapi kalau buat begini dia panggil tak cerdik, orang yang bodoh. Sebab Nabi Lut alaihi salam kata, tak adakah dia kalangan kamu lelaki yang cerdik? Berarti yang buat kerja ni adalah orang yang tak cerdik, walaupun mereka ni golongan yang berpelajaran, ada CJ, ada ijazah dan sebagainya, ada kedudukan, ada harta dan sebagainya. Kita tengok apa jawapan mereka ni. Bila berlaku sedemikian, apa jawapan, sikap ataupun sikap mereka, jawapan mereka, respon mereka bila Nabi Lut alaihi salam beritahu kepada mereka ni. Mereka kata, qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq, sesungguhnya kami telah tahu, ma lana fi banatika min haqq, tidak ada untuk kami keperluan daripada anak-anak kamu, anak-anak perempuan. Kami tak perlu. Masya Allah. Begitu sekali bila nafsu menguasai, dia akan jadi hilang habis akal. Dia akan hilang segala akal bila nafsu menguasai. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Mereka jawab, sesungguhnya kami telah tahu. Kami telah tahu. Ma lana, tidak ada untuk kami. Tak ada apa-apa untuk kami. Maksudnya tak ada apa-apa dari apa-apa keperluan. Tak ada apa-apa keperluan kepada kami daripada terhadap anak-anak kamu, orang perempuan-perempuan daripada kaum kami. Kami tak perlu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sesungguhnya engkau wahai Lut, kamu pun tahu apa yang kami mahu. Kamu pun tahu apa yang kami mahu. Maknanya perkara ni sudah sebati di kalangan mereka. Sudah tahap itu. Kalau kita tengok sekarang ni, golongan-golongan yang disebut sebagai LGBT ni, mereka ni sampai tahap ada persatuan. Mereka ni sampai tahap terbuka. Dia buat himpunan terbuka di setengah-setengah negara ni, sampai tahap berhimpun golongan-golongan seksual, golongan-golongan homoseksual ni. Dia boleh berhimpun ramai-ramai. Masya Allah. Jadi berarti hampir samalah. Kita tengok, kamu pun dah tahu apa yang kami mahu. Maknanya orang kat luar pun semua tahulah. Ya, mereka berhimpun, mereka buat persatuan, mereka buat organisasi. Jadi nak ceritanya, orang dah tahulah apa kehendak mereka, apa keperluan mereka. Tengok mereka kata kepada Nabi Lut alaihi salam, wa innaka la ta'lam, sesungguhnya kamu pasti kamu dah tahu.
Wahai Lut, kamu tahu apa kehendak kami. Jadi mereka yang buat persatuan ni, persatuan lesbian, persatuan homoseksual, ya, orang tahu tak keperluan dia? Mesti tahu lah. Mesti orang tahu. Ni dia panggil menunggu azab Allah. Menunggu azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibiarkan mereka-mereka ini sebenarnya mengundang azab Allah. Mengundang azab Allah. Dan tidak mustahil sebagaimana berlaku kepada Nabi Lut AS, tak pelik boleh berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala pelihara kita. Nabi Lut AS jawab dalam ayat yang ke-80. Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Nabi Lut kata, kalaulah aku ni ada kekuatan, maksudnya untuk berlawan dengan mereka, au awi ila ruknin syadid, ataupun aku ni pergi kepada tiang yang kukuh. Ruknin syadid tu maksudnya tiang yang kukuh. Maknanya ialah bersandar kepada tiang yang kukuh. Maksudnya ada orang yang bantu aku untuk lawan mereka ni, untuk lawan mereka-mereka ni, di jenis golongan NGO yang sesak ni. Umpamanya begitulah kalau kita terjemahkan bahasa sekarang ni, sampai buat persatuan, sampai buat organisasi NGO, sampai buat benda-benda begitu. Dan kalau kita tengok di negara barat, sampai tahap pemerintah sendiri beri perlindungan kepada mereka. Bahkan di US sendiri, kita tengok Presiden dia sendiri buat statement akan memastikan keselamatan mereka, akan menjaga keselamatan mereka ni. Sebab itu sedang menunggu bala, Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita pun kalau benda-benda begini tak dicegah, dengan meletakkan sebagai atas dasar kemanusiaan, atas dasar kebebasan, juga sebenarnya mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu jangan dibiarkan. Jangan berpegang kepada ini hak kesamarataan, hak sebagai hak asasi manusia, hak apa benda. Kalau hak dia tak payah pakai yang Tuhan punya, duduk atas bumi Tuhan, minum air pun air Tuhan punya, bukan bapak dia punya. Makan nasi pun beras Tuhan punya, jangan pakai Tuhan punya, buat sendiri. Jadi maknanya Nabi Lut alaihissalam sampai tahap itu karena perangai kaum Nabi Lut alaihissalam yang datang mengganggu tetamu yang datang ini, sampai tahap begitu. Kalaulah aku ni ada kekuatan, ataupun aku bersandar, ada yang membantu aku untuk berlawan dengan mereka ni. Lalu utusan pemuda-pemuda yang tampan ni pun beritahu kepada Nabi Lut alaihissalam. Mereka bercakaplah kepada Nabi Lut alaihissalam. Qalu ya Lut, mereka kata, wahai Lut, inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhan kamu. Lan yasilu ilaik, pasti mereka tidak akan sampai kepada engkau. Pasti mereka tidak akan sampai kepada engkau. Apa hikmah Allah Ta'ala sebut pasti kaum ni yang datangnya menyerbu Nabi Lut alaihi salam, bila mereka tahu di rumah Nabi Lut alaihi salam ada pemuda-pemuda tampan yang datang, yang menjadi tetamu kepada Nabi Lut AS. Jadi mereka serbu datang, tetapi para malaikat
mengatakan kepada Nabi Lut, lan yasilu ilaik, pasti mereka tidak akan sampai kepada engkau. Tidak disebut pasti mereka tidak akan mencapai engkau, pasti mereka tidak akan mendapatkan engkau, tetapi disebut pasti mereka tidak akan mencapai, tidak sampai pada engkau. Mereka tak akan sampai, tak berjaya nak sampai, tak berjaya nak sampai kepada engkau. Ulama kata, kita tengok bila hikmah dia, malaikat kata tidak sampai kepada engkau. Malaikat tidak cakap mereka tidak akan dapat engkau. Sebabnya ialah, hikmahnya ialah, kalau mereka ni datang pada Nabi Lut alaihissalam, malaikat ni dia boleh hilang gaib gitu je. Dia boleh hilang gaib gitu. Dia boleh hilang. Kalau malaikat ni hilang sebab yang datang khabar, berita kepada mereka kaum Lut ni, ada beberapa pemuda yang tampan dalam rumah Nabi Lut alaihissalam. Jadi mereka kena pergi cari ni, pergi tengok. Sebab mereka ni gila kepada manusia begini. Kalaulah mereka ni hilang, maksudnya para malaikat ni hilang yang gaib, jadi mereka sampai ke rumah Nabi Lut alaihissalam, mereka boleh pegang Nabi Lut . Lepas tu mereka akan tanya, di mana pemuda-pemuda tersebut? Jadi akan menimbulkan tohmahan kepada Nabi Lut alaihissalam. Mereka akan tohmah, mereka akan fitnah kepada Nabi Lut alaihissalam. Tengok Allah Ta'ala pelihara Nabi Lut alaihissalam. Cara Allah Ta'ala pelihara. Sampai dekat pun tak dapat. Mana mereka tak akan sampai. Mereka nak masuk kepada rumah Nabi Lut tapi tak boleh nak masuk. Mana mereka tak akan sampai. Mereka dalam perjalanan tak sampai. Tak sampai. Kalau kira para malaikat boleh hilang. Sebab mereka ni malaikat dijadikan daripada cahaya. Dia boleh gaib gitu je. Tapi malaikat kata mereka tidak akan sampai. Kalau disebut mereka tidak akan mencapai, pasti mereka akan fitnah Nabi Lut alaihissalam. Sebab ketika mereka datang jumpa Nabi Lut, malaikat dah hilang dah. Kemana pergi? Kemana pergi pemuda-pemuda tampan ni? Hilang ni. Lalu mereka pun tahmah kepada Nabi Lut alaihissalam. Jadi apa yang mereka buat? Kalau kita tengok disebut dalam ayat lain. Perkara ni disebut dalam ayat lain. Bagaimana para malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, mereka ni bila mereka dalam perjalanan untuk pergi ke rumah Nabi Lut alaihissalam, lalu dibutakan mata mereka. Malaikat Jibril alaihissalam menyapu muka mereka ni, menyebabkan jadi buta. Jadi bila mereka buta, mereka kata kepada Nabi Lut alaihissalam, siapa yang telah kamu buat pada kami? Ataupun kamu telah menyihir kami, tetamu kamu telah menyihirkan kami. Jadi mereka pun balik. Tak sempat sampai jumpa Nabi Lut alaihissalam. Tak sempat jumpa dengan Nabi Lut alaihissalam. Kalau kita tengok ada di dalam ayat-ayat yang lain, perkara ini ada disebut, antaranya ayat lan yasilu ilaik fa tak jumpa saya ayat ni, tak apa, lain kali. Maka kita tengok macam mana
wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik hatta tak jumpa, insya-Allah saya sebut. Kalau jumpa ayat saya sebut. Maka bila begitu, lan fa'asri bi ahlika bi qit'in min al-lail, maka para malaikat ni berkata kepada Nabi Lut alaihi salam, fa'asri bi ahlik, ini dalam ayat yang ke 81, maka hendaklah, oleh itu pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu. Maka berjalanlah biqit'in minal lail, iaitu pada biqit'in minal lail, iaitu malam, pada malam hari. Kamu berjalanlah pada malam hari bersama dengan ahli keluarga kamu. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, dan jangan berpaling daripada kamu mana-mana pun. Maknanya tak boleh tak berpaling. Berarti Nabi Lut AS dengan keluarga dia tinggal kampung tersebut. Larangan supaya jangan berpaling, jangan menoleh ke belakang. Sebab ini adalah hijrah. Jadi bila hijrah, dia kena tinggal rumah dia, dia kena tinggal barang-barang dia, kena tinggal apa-apa keperluan dia, kena tinggal terus. Tak boleh menoleh ke belakang. Tak boleh menoleh ke belakang. Illam ra'atak, kecuali isteri kamu. Isteri Nabi Lut alaihi salam, dia pergi menoleh. Dia menoleh. Maknanya ialah isteri Nabi Lut alaihi salam ingkar perintah. Isteri Nabi Lut alaihi salam tidak ikut Nabi Lut alaihi salam. Jadi bila Allah Subhanahu wa taala perintah, maka dia tak boleh langsung ada timbul perasaan suka, kasih kepada apa yang ditinggal. Tak boleh dah. Dia kena tinggal segala-galanya. Sebab hendaklah kamu keluar berjalan, tinggalkan. Kamu tinggal semua ni. Mana itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala supaya ditinggalkan semuanya. Kena hijrah. Tinggal semuanya. Jangan timbul perasaan nak apa-apa yang tinggal, jangan. Inilah kita tengok perintah Allah yang diajar kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kecuali isteri kamu. Isteri ni dia walaupun dia keluarga Nabi Lut alaihissalam, tetapi dia ingkar. Dia adalah antara manusia yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam surah At-Tahrim sebut. Isteri Nabi Lut alaihissalam, isteri Nabi Lut alaihissalam termasuk manusia yang diam dalam neraka. Baik. Innahu musibuha ma asabahum, sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka kerana ia memihak pada mereka. Maknanya isteri Nabi Lut alaihissalam akan ditimpa oleh azab Allah Subhanahu wa taala seperti mana azab yang ditimpakan kepada kaum, walaupun dia isteri Nabi sekalipun. Walaupun isteri Nabi. Sebab itu tidak semestinya kita mana-mana manusia ni, walaupun kita ada isteri, walaupun kita ada anak, walaupun sebagai seorang isteri ada suami, tak semestinya semua tu selamat. Dia tak boleh berbangga, ayah aku dulu ni terkenal dengan wali Allah. Tak semestinya dia wali Allah. Ayah aku dulu ni terkenal dengan seorang tok guru besar. Tak semestinya dia akan ikut ayah dia. Sebab tengok para Nabi sendiri, Nabi Lut AS sendiri, bukan Nabi Lut saja, Nabi Nuh AS pun sendiri macam tu juga. Isteri dia pun tak ikut. Jadi, tapi bukanlah kita jadikan ini sebagai alasan kita biarkan isteri kita, kita biarkan anak kita. Tidak. Itu kita boleh bukan jadikan alasan. Cuma hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dah ikhtiar, mungkin kita dah usaha, mungkin kita dah berdoa, tetapi hidayah belum sampai lagi. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala belum sampai lagi. Baik. Inna maw'idahumus subh, sesungguhnya janji mereka ialah pada waktu subuh.
Ini adalah khabar untuk Nabi Lut alaihi salam. Pertama, mereka tak akan sampai kepada engkau. Maknanya pertolongan Allah Ta'ala sudah datang. Yang kedua, nak azan dulu. Sikit lagi Jadi para malaikat ni beritahu, ini khabar menunjukkan pertolongan Allah Ta'ala sudah datang. Pertama, mereka tak akan sampai kepada engkau. Mereka telah dibutakan mata. Yang datang serbu Nabi Lut AS. Yang kedua, iaitu janji untuk menyelamatkan anak-anaknya, keluarganya kecuali isteri. Yang ketiga ialah iaitu khabar seterusnya, datangnya bala Allah tu pada waktu subuh hingga waktu syuruk. Waktu subuh maknanya waktu keluar fajar hingga terbitnya matahari. Sebab itu kita bala Allah Ta'ala ni kadang-kadang apa hikmah Allah Ta'ala datangkan bala pada waktu subuh. Banyak kita tengok berlaku, tengok dah berlaku di Turki dulu masa mana. Kalau tak silap saya lah, hampir subuh, kerana pada waktu tu dah nampak orang nampak kamera bergerak. Maksudnya boleh buat video dan sebagainya. Banyak berlaku dia waktu-waktu senja, waktu-waktu hampir subuh. Satu lagi waktu petang. Jadi waktu subuh hingga waktu syuruk matahari, terbitnya matahari. Alaysa subuhu biqarib? Bukankah waktu subuh dah hampir? Bila para malaikat ni beritahu tentang akan datangnya azab Allah, jadi Nabi Lut AS jawab, ambil masa kurang lagi, kurang lagi daripada ambil masa 1 saat. Dia nak supaya cepat tu azab Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kemudian malaikat kata, alaysa subuhu biqarib? Bukankah subuh tu dah hampir? Makna subuh dekat dah. Masa tu nak masuk subuh dah. Bukankah masa tu dah hampir? Masya-Allah. Baik. Falamma jaa amruna, ayat 82. Bila mana telah datang urusan kami, perintah kami. Ini satu keajaiban yang Allah Ta'ala jadikan bala dia ni. Ja'alna aliha safilaha, kami jadikan yang atas bawah, yang bawah jadi atas. Maksudnya kalau rumah tu jadi terbalik. Malaikat disebut dalam tafsir, malaikat Jibril AS dia guna sayap dia guna hujung sayap dia angkat, sehingga mereka tu tak sedar ada 5 kampung yang diangkat. Sodom tu ialah kampung tu 5 kampung yang dicongkir oleh malaikat Jibril AS angkat ke atas. Dikatakan sampai ke langit yang pertama. Allah, besarnya malaikat, Masya Allah. Bayangkan melepasi segala planet-planet yang ada. Tak tahulah, wallahu alam, kita tak nak fikir macam mana. Betapa tinggi diangkat. Jadi mereka tu tak sedar kampung mereka tu diangkat. Sampai tak tu tuan-tuan, tak perasan. Sehingga dikatakan para malaikat di atas langit dengar ayam berkokok, anjing menyalak. Tapi mereka tak sedar. Dalam keadaan mereka tak sedar. Sebab biasa. Macam kita kata contohnya, kalau malaikat congkir Bandar Kuala Lumpur ni, contohnya lah, minta jauh kita kepada Allah Ta'ala tak? Saya rasa orang Kuala Lumpur tak sangka. Duduk kat mana? Tak sangka. Dia ingat duduk dah satu bandar dia korek ni, dia angkat dia angkat ke atas. Allahu Akbar. Macam mana hebatnya Allah Ta'ala angkat. Faja'alna, ini dipanggil satu ayat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah balikkan pusing jadi begitu. Masa angkat tu mereka tak perasan. Lalu dibalikkan. Ja'alna aliyaha safilha, kami jadikan yang atas jadi bawah. Dilengkupkan, habis ditenggelam, habis. Bukan itu saja. Azab yang seterusnya datang pada mereka
ialah batu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud. Kami hujankan ke atas mereka ni, ke atas kampung ni, batu daripada sijil. Sijil ni asalnya ialah batu neraka. Tapi ulama kata ini bukan maksud batu neraka. Ini maksudnya ialah batu yang dia tanah yang menjadi seperti batu. Mengikut katanya tak ada benda ni di atas bumi. Dia bukan daripada bumi. Dia mari daripada luar angkasa. Ni batu ni daripada luar menghujani kepada mereka ni. Mandud maksudnya bertali arus. Batu datang terus. Masya Allah. Dan memang kalau kita tengok cakrawala kita ni dikelilingi oleh batu. Batu kecil, batu besar, yang sebesar bola pun ada, yang sebesar bandar Kuala Lumpur pun ada, yang sebesar Malaysia pun ada, yang sebesar dengan bulan pun ada, yang lebih besar daripada bumi pun ada. Kalau Allah datangkan sebesar kereta pun, Masya Allah, tu pun dah gempa yang besar. Macam mana pula kalau datang yang 1 kilometer besarnya batu. Jadi batu-batu ni ialah katanya dari tanah yang menjadi seperti batu. Mandud yang bertali arus datang. Bertali arus datang pada mereka ni. Maknanya Allah Subhanahu wa taala jadikan pada mereka bala yang sangat dahsyat. Sebab itu disebut dalam ayat yang berikutnya, musawwamatan inda rabbik. Dia ada tanda di sisi Tuhan kau, ada tanda. Setiap batu dia ada tanda. Tanda dia maknanya Allah Ta'ala takdirkan batu ni kena kepada orang ni. Orang dia macam peluru. Dia macam kita kata peluru ni, kita kata peluru berpandu, lebih kurang begitulah. Dia macam tu. Dia boleh sasar kepada orang ni. Orang ni, batu ni orang ni, batu ni orang ni, batu ni orang ni. Dia sudah bertanda, musawwamah. Disebut musawwamah. Setengah ulama kata melalui tafsir yang disebut oleh sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Ibn Abbas dan selain padanya, dia macam ada atas tu macam cincin atas batu tersebut. Dia ada penanda untuk difokuskan kepada orang yang dikenakan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab ini. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Dan tidaklah jauh kepada orang-orang yang zalim akan kena seperti ini. Ini satu peringatan. Wa ma hiya minaz zalimin biba'id. Dan tidaklah ia daripada orang yang zalim dengan tempat yang jauh. Apa maksudnya? Orang-orang musyrikin Mekah, mereka ni tak jauh dengan kaum Nabi Lut ni. Kaum Nabi Lut ni dekat Jordan je. Orang dekat Mekah dengan Jordan bukan jauh sangat. Bukan jauh. Jadi sehingga Nabi SAW sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis, kaum yang melakukan kerja-kerja begini, kaum yang melakukan kerja-kerja begini, Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada mereka seperti mana yang terkena kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Cuma tunggu masa. Kalau dunia pada hari ini, kalau dunia pada hari ini dengan boleh buat persatuannya, boleh buat NGO-nya, boleh buat kelabnya, dan boleh buat pestanya, pesta homoseksual, Masya Allah. Dia buat pesta, boleh buat apa, sebenarnya sedang menunggu masa seperti mana yang Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Nabi Lut alaihi salam. Sedang menunggu masa. Jadi kita ni kena banyak doa kepada Allah Ta'ala supaya kita terpelihara, tempat kita terpelihara, dan pihak yang berkuasa kena hapuskan benda-benda begini. Sebab menyebabkan bala Allah Subhanahu wa taala datang dengan sebab mereka. Bala Allah Ta'ala datang dengan sebab mereka. Jadi tak boleh nak buat alasan ini hak asasi, tak boleh. Kerana mereka lah menyebabkan hukuman Allah Subhanahu wa taala datang. Jadi tak boleh buat alasan kita tak mampu, kita tak boleh. Tak boleh. Sebab kita ada kuasa, kita ada kemampuan untuk buat perkara begini. Ini adalah antaranya peringatan yang kita dapati dalam surah Hud ini, seperti mana yang
saya tengok dalam tafsir-tafsir, Masya Allah, sungguh menggerungkan bila kita baca, bila kita hayati kisah Nabi Lut alaihissalam ini, bagaimana Allah hukumkan kepada mereka. Dan sampai sekarang pun orang pergi ke Bahrul Mayyit, ke Bahrul Mayyit, laut mati, orang pergi ke sana tu untuk berkelah. Sepatutnya pergi ke sana untuk mengambil ibrah. Sepatutnya pergi ke sana kena tengok dulu tafsir surah Hud alaihi salam, kisah Nabi Lut, barulah rasa takut, rasa gerung. Ni duk berkelah, siap mandi-mandi, terjun apa, boleh bersantai. Seolah-olah dia rasa macam azab Tuhan tu tak ada dah zaman sekarang ni. Seolah-olah Tuhan dulu, Tuhan sekarang ni tak sama dah. Tidak. Bahkan Nabi SAW dah beri ingatan, kalau berlaku benda-benda begini, maka akan berlaku seperti mana kaum Nabi Lut alaihi salam, hukuman Allah Ta'ala kepada mereka. Jadi semoga Allah Ta'ala pelihara kita, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala pelihara generasi kita daripada perkara sebenarnya yang telah berlaku pada kaum Nabi Lut AS. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaq wa su'il akhlaqi wa su'il manzari wal muqalat fil mali wal ahli wal walad. Alhamdulillah.